Di sebalik keindahan terpencilnya, Bhutan menyimpan rahasia purba yang baru kini mula terungkap. Ada sebuah negara yang tidak boleh Anda kunjungi sesuka hati, bukan secara kiasan, tetapi secara harfiah. Bhutan secara sah mengehatkan kemasukan pelancong. Ini bukan sekadar kerenah birokrasi, tetapi dasar negara yang disengajakan, yang mengukur kemajuannya bukan berdasarkan KDNK, tetapi kebahagiaan nasional kasar. Indikator rasmi negara ini bukanlah pertumbuhan ekonomi, tetapi tahap kesejahteraan warganya. Bhutan mengasingkan diri daripada dunia pada abad ke-15 dan mula membuka pintunya hanya pada tahun 1974. Televisyen diperkenalkan di sana pada tahun 1999 dan internet kira-kira pada masa yang sama. Sebelum itu, ia adalah pengasingan sepenuhnya. Disebabkan pengasingan ini, tersimpan sesuatu yang baru mula dikaji oleh para saintis. Hari ini, kita akan cuba merungkai misteri negara ini. Thimphu, ibu kota Bhutan, mempunyai populasi sekitar 100.000 orang. Ia adalah sebuah bandar yang sedang berkembang pesat dengan kedai-kedai, pejabat, dan kafe, mengikut semua ukuran. Sebuah bandar Asia kecil yang biasa. Namun, tiada satu pun lampu isyarat di sana. Sama sekali tiada. Di setiap persimpangan, terdapat pengawal lalu lintas manusia yang memakai sarung tangan putih, mengawal aliran kenderaan secara manual. Pernah sekali, apabila pihak berkuasa cuba memasang lampu isyarat di persimpangan utama, penduduk bandar itu membantah. Mereka mengatakan, ia kelihatan tidak berperasaan. Lampu isyarat itu kemudiannya dikeluarkan dan pengawal manusia dikembalikan. Ini bukan cerita lucu. Ini adalah fakta sejarah bandar Thimphu. Tetapi yang benar-benar menarik ialah Thimphu merupakan salah satu daripada segelintir bandar di dunia yang direka bentuk mengikut kosmologi keagamaan. Susun atur kawasan kejiranan, orientasi bangunan utama, arah jalan, kesemuanya mematuhi prinsip-prinsip Buddha yang menentukan bagaimana ruang harus diatur agar ia kondusif untuk kehidupan. Ini bukan metafora atau naratif pelancongan. Ini adalah dokumentasi perancangan bandar yang sebenar. Rancangan induk Thimphu mengambil kira pengiraan astrologi dan geomansi yang dilakukan oleh sami ahli astrologi terlatih khusus. Setiap bangunan besar baharu di bandar ini masih memerlukan upacara keberkatan sedemikian sebelum pembinaan. Ia adalah sebuah bandar di mana pengawal lalu lintas lebih penting daripada lampu isyarat dan sami ahli astrologi lebih penting daripada arsitek. Walau bagaimanapun, ia adalah ibu kota modern yang berfungsi sepenuhnya. Dalam indeks kualiti hidup, Bhutan secara konsisten mengatasi banyak negara dengan KDNK 3 kali ganda lebih besar. Di tebing curam, kira-kira 900 meter di atas lembah Paro, tergantung sebuah biara. Ia bukan sekadar berdiri di tepi, tetapi benar-benar tergantung, melekat pada permukaan batu yang hampir menegak, sehingga dari bawah ia kelihatan seperti sebahagian daripada gunung itu sendiri. Biara Taksang Palphuk, atau lebih dikenali sebagai sarang harimau, adalah salah satu image Bhutan yang paling ikonik. Tetapi kebanyakan orang yang melihat gambarnya tidak mengetahui perkara utama. Biara ini dibina pada tahun 1692 pada ketinggian 3.120 meter di atas paras laut, di tebing curam yang tiada laluan biasa, tanpa teknologi pembinaan modern, kren, atau helikopter. Bagaimana bahan binaan sampai ke sana? Bagaimana struktur itu dipegang semasa pembinaan? Bagaimana sesiapa pun terfikir untuk membina di lokasi ini? Sejarah rasmi menyatakan bahawa lokasi ini dipilih bukan secara kebetulan. Disinilah, pada abad ke-7, Guru Agung Padmasambhava bermeditasi di dalam sebuah gua. Biara itu secara harfiah dibina mengelilingi gua ini. Namun, misteri sebenar bukan terletak pada legenda,
tetapi pada kejuruteraannya. Pada tahun 1998, sebuah kebakaran berlaku di biara tersebut, memerlukan kerja pemulihan. Disinilah satu perincian menarik terungkap. Semasa pembinaan semula, pembina moden yang lengkap dengan semua teknologi abad ke-21 menghadapi cabaran yang serius. Menghantar bahan ke ketinggian sedemikian di tebing curam itu, bahkan sekarang, merupakan tugas logistik yang sangat kompleks. Bagaimana ini dilakukan pada tahun 1692, tiada siapa yang dapat menjelaskan. Biara itu telah dipulihkan. Ia kini kembali tergantung di tebing dan sekali lagi menyimpan rahsia kejuruteraannya yang mendalam. Setiap musim luruh, burung jenjang berleher hitam, salah satu spesies burung paling jarang di dunia, berhijrah dari Tibet. Populasi mereka adalah antara 10,00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 0di beberapa lembah di India, China, dan Bhutan. Namun, di Bhutan, sesuatu yang unik berlaku kepada mereka, sesuatu yang tidak berlaku di tempat lain. Burung jenjang ini tiba di lembah Phobjikha, sebuah lembah gunung tinggi yang luas di bahagian tengah negara itu. Dan setiap tahun, apabila mereka tiba, mereka membuat pusingan di atas biara Gangtei. 3 pusingan mengikut arah jam, seperti yang biasa dalam ritual pusingan tempat suci Buddha. Ini bukan tafsiran semata-mata. Ini adalah tingkah laku yang didokumentasikan, yang telah direkodkan oleh ahli ornitologi dan penduduk tempatan selama berdekad-dekad. Burung jenjang itu membuat 3 pusingan di atas biara sebelum akhirnya turun ke lembah. Mengapa tepat 3 pusingan? Mengapa mengikut arah jam? Mengapa di atas biara itu dan bukan di atas bangunan lain? Ahli ornitologi menjelaskan ini sebagai penerbangan orientasi, di mana burung mengkaji kawasan sebelum mendarat. Tetapi mengapa lintasan penerbangan mereka begitu tepat, selaras dengan ritual pusingan yang diamalkan dalam Buddhisme? Mengapa tepat 3? Bukan 2, bukan 4. Sami tempatan hanya berkata, burung jenjang itu tahu. Mereka sentiasa tahu, Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia di mana burung jenjang berleher hitam adalah simbol kebangsaan yang dilindungi, dan di mana koridor alam semula jadi khas telah diwujudkan untuk perlindungannya. Setiap tahun pada bulan November, Festival Burung Jenjang diadakan di lembah Phobjikha, meraihkan kedatangan burung-burung yang terbang ke sini dari seluruh Asia. Lembah Bumtang di tengah Bhutan adalah tempat yang penduduk tempatan gelar sebagai jantung rohani negara. Di sini tertumpu lebih banyak biara dan kuil berbanding mana-mana wilayah lain di Bhutan. Sesetengah daripadanya berusia lebih 1000 tahun. Tetapi yang paling menarik adalah sejarah pembinaannya. Menurut catatan sejarah, 8 kuil utama Bumtang dibina dalam 1 hari. Bukan kira-kira pada masa yang sama, tetapi secara harfiah dalam satu tempoh 24 jam. Pada abad ke-7, atas perintah Guru Padmasambhava, catatan sejarah menggambarkan peristiwa ini dengan perincian yang menakjubkan. Pembinaan bermula pada waktu subuh dan selesai sebelum matahari terbenam. Pembina bekerja serentak di setiap 8 lokasi. Kesemua 8 kuil itu disiapkan pada masa yang sama. Salah satu kuil ini, Jambail Hakhang, masih berdiri hingga kini, berusia lebih 1300 tahun. Ia dianggap sebagai salah satu daripada 108 kuil yang dibina dalam 1 hari di seluruh wilayah Himalaya untuk mewujudkan jaringan suci tempat-tempat keramat. 108 kuil dalam 1 hari di seluruh wilayah dari Tibet hingga Bhutan. Ahli sejarah menganggap ini sebagai legenda, tetapi faktanya kekal. Bangunan-bangunan ini wujud. Ia berdiri di titik-titik yang membentuk jaringan geometri yang merangkumi kawasan yang luas. Jaringan ini direka dan dilaksanakan dengan ketepatan sedemikian rupa, sehingga sesetengah penyelidik berbicara tentang sistem yang disengajakan,
bukan sekadar pembinaan kuil, tetapi penciptaan peta sakral wilayah itu. Siapa yang menyusun peta ini? Bagaimana pembinaan diselaraskan merentasi jarak ratusan kilometer tanpa alat komunikasi modern? Di kawasan terpencil Bhutan, di dalam gua-gua yang sukar diakses, dan di bawah lantai biara kuno, teks-teks terus ditemukan. Ini bukan sekadar manuskrip lama, tetapi terma khazanah tersembunyi. Ini adalah teks-teks suci yang sengaja disembunyikan pada abad ke-6 oleh Padmasambhava, disertakan dengan arahan bahwa ia akan ditemukan apabila dunia bersedia untuk menerimanya. Di Bhutan, terma ditemukan secara berkala, dan ini bukan metafora. Ia adalah teks fisikal sebenar yang ditulis pada logam, batu, atau kertas yang diproses khas, yang ditemukan di celah-celah batu dan dinding. Salah satu penemuan paling signifikan berlaku di lembah Sungai Chumei di Bumtang, di mana pada akhir abad ke-20, plat logam dengan teks ditemukan di dalam rongga batu. Pentarikan mengesahkan usianya beberapa abad, tetapi komposisi kimia logam itu didapati tidak standar. Ia adalah aloi yang tidak dihasilkan di rantau itu pada tempoh tersebut. Dari mana datangnya bahan ini? Bagaimana teks itu masuk ke dalam rongga batu yang tertutup rapat? Siapa yang meletakkannya di sana dan bila? Tiada jawaban. Namun, faktanya kekal. Teks-teks ini wujud, ia nyata, dan sedang dikaji oleh para saintis, dan menjelaskan asal-usul sesetengah daripadanya dalam kerangka sejarah wilayah yang diketahui adalah mustahil. Di barat daya Bhutan, di puncak permatang gunung yang menghadap lembah dari 3 arah serentak, berdiri kubu Dagazong. Ia dibina pada abad ke-15, dan lokasinya membingungkan ahli sejarah seni bina. Kubu ini terletak di puncak yang ideal dari segi pemerhatian, tetapi sangat menyukarkan dari segi bekalan. Pengangkutan air, makanan, dan bahan binaan ke ketinggian, sedemikian melalui rupa bumi, sebegitu memerlukan usaha yang luar biasa. Tiada jalan raya yang dibina ke Dagazong hingga kini. Ia hanya boleh dicapai dengan berjalan kaki melalui laluan gunung, mengambil masa beberapa jam. Bagaimana bahan dihantar ke sana semasa pembinaan, dan bagaimana garnisun Sami dibekalkan. Berapa ramai orang yang tinggal di sana secara kekal. Jawapan kepada soalan-soalan ini tidak direkodkan dalam mana-mana sumber yang diketahui. Tradisi tempatan mengatakan bahawa Zong itu dibina dalam 1 malam dengan bantuan kuasa gaib. Ahli sejarah tidak menerima penjelasan ini, tetapi mereka juga tidak dapat memberikan penjelasan alternatif untuk logistik pembinaannya. Dagazong sebahagiannya musnah dan tidak dipulihkan. Ia berdiri di puncaknya, tidak dapat diakses. Senyap selama 4 abad. Pada tahun 1629, Zabdrung Ngawang Namgyal, pengasas negara Bhutan, membina Dzong pertama di Bhutan, yaitu Simtok Ha Dzong. Ia terletak di pintu masuk lembah Thimphu dan masih digunakan sebagai biara serta pusat pentadbiran. Zabdrung tiba di Bhutan dari Tibet pada tahun 1616 tanpa sebarang sumber. Dalam tempoh 13 tahun, beliau menyatukan lembah-lembah yang berpecah belah di bawah satu pentadbiran, mewujudkan sistem undang-undang, dan membangunkan tradisi seni bina Zong yang unik. Bagaimana seorang yang datang ke negara asing tanpa apa-apa boleh memiliki sistem seni bina yang lengkap dan terperinci, yang ternyata begitu sempurna sehingga digunakan tanpa perubahan asas sehingga hari ini. Zong Bhutan adalah bentuk seni bina yang unik. Ia dibina tanpa paku. Semuanya dipegang oleh sistem sambungan tanggam dan keseimbangan. Ia dibina tanpa sebarang pelan lukisan. Para tukang bekerja mengikut tradisi lisan penyampaian pengetahuan. Nisbah, sudut, susun atur bilik, semua ini wujud hanya dalam ingatan pembina yang terlatih khas. Tradisi ini telah diturunkan secara lisan selama 4 abad. Tiada satupun pelan bertulis, sama ada bersejarah atau moden, untuk mana-mana Zong wujud. Bagaimana sistem tanpa pelan lukisan ini
direplikasi dengan ketepatan sedemikian selama berabad-abad. Hanya segelintir tukang yang menguasai tradisi lengkap ini masih kekal di Bhutan. Apa yang akan berlaku jika rangkaian pengetahuan ini terputus? Di timur Bhutan, di kawasan pergunungan yang sukar dijangkau, tinggal masyarakat Brokpa. Kira-kira 5.000 hingga 6.000 orang ini mengamalkan gaya hidup separa nomad pada ketinggian lebih 3.500 meter. Mereka berbeza daripada penduduk Bhutan yang lain. Secara fizikal, mereka mempunyai jenis penampilan yang berbeza. Secara budaya, mereka mempunyai upacara, dialek, dan sistem kepercayaan yang berbeza, yang mencampurkan Buddhisme dengan tradisi yang tiada tandingan di rantau ini. Pakaian kepala tradisional mereka, topi felt dengan 5 ekor panjang dari bulu yak, tidak menyerupai apa-apa di Himalaya. Dari mana asal-usul mereka tidak diketahui. Legenda mereka sendiri mengatakan bahawa mereka adalah keturunan pahlawan tentera purba yang menetap di Himalaya berabad-abad yang lalu. Legenda serupa wujud di kalangan beberapa masyarakat di rantau ini. Dari Pakistan hingga Bhutan, kajian genetik terhadap sebahagian daripada mereka menunjukkan peratusan penanda Eurasia Barat yang sangat tinggi. Penyelidikan DNA masyarakat Brokpa telah dijalankan secara terhad, dengan hasilnya tidak jelas. Sesetengah saintis bercakap tentang kemungkinan campuran Asia Tengah, manakala yang lain mencadangkan asal-usul yang lebih purba, tidak berkaitan dengan Tibet, India, maupun Asia Tengah. Dari mana sebenarnya orang-orang ini berasal? Bagaimana mereka boleh berada di ketinggian 3,500 meter di salah satu sudut paling terpencil di planet ini? Dan mengapa tradisi mereka begitu berbeza daripada segala yang mengelilingi mereka? Bhutan tidak tergesa-gesa memberikan jawapan. Sebuah negara yang mengasingkan diri dari dunia selama berabad-abad, ia tahu bagaimana untuk menyimpan rahasianya. Bhutan, sebuah negara bersaiz seperti Switzerland, dengan populasi kurang daripada 1 juta orang, kekal tertutup kepada dunia sehingga tahun 1974. Selama berabad-abad pengasingan ini, banyak perkara yang di tempat lain telah lama musnah, ditulis semula, atau sekadar dilupakan, telah terpelihara di sini. Orang ramai di sini masih tinggal di rumah-rumah yang dibina mengikut prinsip yang sama seperti 4 abad yang lalu. Sami-sami masih mengira lokasi bangunan berdasarkan jadwal astrologi yang sama. Dunia telah berubah, tetapi Bhutan tidak banyak. Dan kini, apabila ia mula membuka diri, para saintis mendapati bahawa di sebalik pintu yang tertutup itu tersimpan lebih banyak daripada apa yang sesiapa jangkakan.